الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatin wa atammu taslimin ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis pada malam ni hadis 496. Babu hidayati hadhil ummah liyaumil jum'ah. Ini bab hidayah yang diperolehi oleh umat ini untuk hari Jumaat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah baida anna kulla ummatin utul kitab min qablina wa utina min ba'dihim fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi faghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami orang-orang yang terakhir dan terdahulu pada hari kiamat. Akan tetapi setiap umat itu diberikan kitab sebelum daripada kita, dan kita diberikan setelah daripada mereka. Ini adalah hari yang mereka perselisihkan. Esok bagi Yahudi dan lusa bagi Nasara. Jadi hadis ni berkenaan dengan kelebihan yang diperolehi oleh umat ni berhubung dengan hari Jumaat. Jadi untuk menyatakan umat ni lebih sebab mendapat keistimewaan hari Jumaat ni, maka Nabi SAW menyebut beberapa muqaddimah. Jadi asas dalam hadis ni kita membesarkan Allah SWT pada hari Jumaat, mengkhususkan dengan ibadat, dengan zikrullah, dengan mendengar nasihat khutbah. Ini bertepatan dengan kehendak Allah SWT. Tidak seperti mana orang Yahudi dan orang Nasara yang mana mereka tu kira-kira salah hari. Dan kita ni tepat. Kerana apa? Kerana patuh. Dan mereka tu berselisih. Mana mereka tidak seia, tidak sekata dalam melaksanakan perintah Allah SWT untuk membesarkan pada hari Jumaat, sehingga mereka khilaf. Mereka pilih hari lain, tidak hari Jumaat. Jadi mula-mula bahagia dalam hadis ni, Nabi SAW bersabda, kita orang yang kemudian, kita orang yang lewat. Maknanya kita ni adalah umat yang terakhir. Ada dah sebelum daripada Nabi kita ni, Nabi-Nabi yang terdahulu dengan umat dia, kaum Nabi Nuh dah, kaum Samud, kaum Ad. Lepas tu kalau dekat yang kita ni Nasara lah. Sebelum pada tu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sebelum pada tu lagi Nabi Musa. Jadi kita ni lewat mari. Akan tetapi as-sabiqun yang terdahulu. Yang terdahulu tu lagu mana?
Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ni hak mula-mula masuk syurga. Jadi kita yang terdahulu, maknanya terdahulu masuk syurga. Sebelum daripada masuk syurga tu dia kena bangkit dulu, kena hisap dulu, kena buat keputusan dulu. Maknanya diselesaikan dulu urusan umat Nabi SAW ni, dihisap apa semua, maka kita dapat masuk syurga terlebih dahulu, sebelum daripada kes-kes umat yang terdahulu dibicarakan. Umat ni dulu diutamakan. Ini tanda mulia. Mana kita tuah Nabi SAW. Jadi kita terdahulu pada hari kiamat, as-sabiquna yaumal qiyamah, terdahulu pada hari kiamat, yakni dari segi dihisap, dibuat keputusan dan mula-mula masuk syurga. Cuma lewat mari jadi lewat mari tu dia ada isyarat bahawa syariat yang terakhir inilah syariat yang kekal. Yang mana syariat Taurat, Injil apa semua tu bila mari Quran tidak terpakai dah. Walaupun itu adalah kalam Allah juga, hak mana benarlah. Tapi tak ada jaminnya juga setengah tu. Sebab apa? Sebab campur tangan ada dah oleh tangan-tangan pendeta. Bible sendiri ada berapa versi. Tak? Kita maklum dah kalau belajar tafsir, terutamanya surah Baqarah, kita akan jumpa Allah SWT mencela perbuatan orang Yahudi. Dia pindah Taurat. Mereka ubah sesuka hati. Jadi kita kemudian ni sebagai satu isyarat bahawa syariat kita ni adalah syariat yang kekal sampai hari akhirat. Selagi mana manusia ni hidup atas muka bumi ni, lepas daripada Nabi SAW, dia umat ni kena pakai Taurat, kena pakai Al-Quran. Jadi Nabi Isa pun turun tak, kita baca dah dulu berkena awal-awal kitabul iman dulu. Kaifa antum bu'itha Isa wa imamukum minkum atau kama qala. Bagaimana nanti keadaan kamu ni bila mana dibangkitkan Nabi Isa, mana Nabi Isa ni turun semula ke dunia ni, dan imam itu dari kalangan kamu juga. Jadi akhir zaman nanti tak tahu bila. Setengah kata nak dekat dah muka Covid ni. Tak tahu bila. Covid ni mana tahu sesat tahun ni. Habis tahun ni sesat kalau tak angkat. Jadi nanti satu masa ni kita tidak tahu. Allah, Nabi SAW kata, bagaimana nanti keadaan kamu ni, Isa mari dan imam itu dari kalangan kamu juga. Maknanya disebutkan dalam hadis itu, bila iqamah nak sembahyang, orang tolak Nabi Isa naik untuk jadi imam. Nabi Isa kata imam tu dari kalangan kamu. Jadi Nabi Isa duduk belakang. Jadi Nabi Isa duduk belakang, maknanya isyarat bahawa syariat yang dia ikut ni adalah syariat Nabi Muhammad. Mana dia mari tu tak pakai dah Injil dia. Tak pakai dah Injil dia. Itu kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada umat ni. Jadi biasanya Nabi ni dia tak jadi makmum kepada umat dia. Zaman Nabi SAW adalah beberapa kali sahabat tu menjadi imam kepada Nabi, tapi itu dalam keadaan musafir. Lepas tu Nabi usul. Dalam keadaan biasa ni mesti Rasul tu menjadi imam. Jadi Nabi Isa dia turun ni sebagai umat. Sebagai umat, dia sebagai Nabi tak turun pakai, cuma dia tidak pakai syariat Injil dia. Sebab apa? Sebab Quran mari ni membatalkan syariat terdahulu. Cuma Nabi Isa mari dia patahkan segala salib, dia bunuh babi apa semua tu. Itu semua isyarat bahawa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dia memuja salib tu, lambang yang dicipta. Maknanya
Salib tu tak ada kena mengena langsung dengan Nabi Isa. Cuma oleh kerana mereka cipta doktrin dosa warisan, original sin, mereka cipta konsep dosa warisan. Lepas tu Nabi Isa ni merelakan diri dia disalib sebagai menebus dosa warisan yang diwarisi oleh setiap daripada manusia, daripada Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam dulu. Tu dia punya teori dia betul. Sedangkan tak ada kena mengena, tak ada kena mengena langsung salib tu, tak ada kaitan langsung. Cuma dicipta maka tarik dah, maka adalah salib. Siapa doa pun kena buat salib dulu, tidak ada. Orang kita pun ada juga tu penyakit gini. Tak ada pun lambai bagi agama ni, tapi dibuat. Dikaitkan bahawa Nabi naik ke langit tu dengan pakai selipar, lepas tu tak boleh pecah ke apa. Semua tu riwayat-riwayat karut tu dicipta oleh orang yang tidak bertanggungjawab, tak ada kaitan langsung. Nabi ni bukan mari nak tunjuk pada kita kena pakai selipar lagu ni. Tak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi kalau kita duduk dalam masjid ni, muka sejuk, pakailah kau pakailah kau pakai jaket, pakai seluar kau, terpulang mengikut keadaan zaman kita. Kalau tu orang tempat saji, dia pakai baju dia. Orang tempat panas, cara dia. Payung dah, payung. Zaman dulu tak ada payung, ada zaman kemudian. Ini masalah semasa, masalah kemudahan. Jadi Nabi Musa pun lagu tu juga. Nabi Isa dia kena ikut syariat Nabi Muhammad. Bila dia turun nanti, Nabi kata kalau Musa ni hidup lagi. Pernah sekali Nabi SAW tengok Umar baca Taurat. Jadi Nabi marah. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau Musa hidup pun tidak ada ruang baginya itu melainkan dia kena ikut aku. Maknanya Taurat tu tak pakai dah, kena ikut Al-Quran. Kitab yang muktamad. Jadi Nabi SAW sebut ni nahnul akhirun, mana kita kemudian ni membawa syariat yang terakhir daripada Allah SWT, maka syariat terdahulu tak pakai. Jadi mana-mana orang Yahudi, mana-mana orang Kristian yang hidup zaman ni, dia hidup lepas daripada Nabi SAW dibangkitkan sebagai Nabi, dia kena ikut ni lah. Dia kena beriman dengan Nabi dia, beriman dengan Nabi SAW, maka dia akan dapat dua ganjaran. Dua ganjaran. Jadi mereka itu umat-umat terdahulu diberikan kitab. Diberikan kitab sebelum daripada kita, dan kita diberikan lepas daripada mereka. Maknanya kitab dan waktu itu memanglah boleh masa tu jadi hidayah, dan hidayah kepada mereka min qabluhu dan linnas. Wa anzala at-taurata wal injil min qabluhu dan linnasi wa bayyinatin wa anzalna sebelum daripada ni Allah Ta'ala turunkan Taurat dan Injil menjadi hidayah kepada ahli kitab, kepada Yahudi, kepada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Masing-masing ada Taurat, ada Injil. Kemudian bila Allah SWT turunkan Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu tu tidak dipakai dah. Jadi diberikan kitab kepada mereka, kemudian diberikan kepada kita ni lepas dari mereka. Kemudian dalam riwayat lain yang lain dinyatakan bahawa ini summa hadza yaumuhum alladhi furida alaihim, inilah hari yang mereka difardukan supaya mengagungkan Allah. Maknanya Nabi syarat hari ni lah, hari Jumaat. Hari ni sebenarnya Bani Israel telah difardukan kepada mereka tu membesarkan hari ni. Kemudian mereka berselisih, mereka minta hak lain. Mana
umat terdahulu dia ada pilihan. Hari mana nak mengagungkan Allah SWT. Asalnya mereka diminta supaya hari Jumaat, tapi mereka diberi pilihan lagi. Jadi mereka terpilih hari Sabtu. Hari Sabtu tu maknanya lewat dah lah. Kira lewat lah. Orang Nasrani lagi lewat hari Ahad. Jadi kalau kita kira dari segi hitungnya, ya hari Jumaat dulu. Jumaat satu, Ahad. Jadi mereka pilih hari yang lewat. Mereka pilih hari yang lewat. Kita hak awal lagi. Hari Jumaat ni hari permulaan lah Allah SWT cipta alam semesta ni, langit dan bumi dah. Hari Jumaat ni dinyatakan bahawa hari permulaan kejadian manusia. Allah SWT cipta langit dan bumi, kiamat pun berlaku hari itu juga. Jadi itu agungnya hari Jumaat. Jadi betul lah kita kena agung hari itu tu. Agung tu membesarkan tu. Maknanya kalau betul lah berlaku kiamat pada hari itu, kita dalam keadaan comel amalan tu, sibuk dengan akhirat, sibuk dengan agama. Tapi orang Yahudi ni dia faham lagu lain. Dia faham Allah SWT cipta langit dan bumi ni dalam masa 6 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dia kira hari ke-7 tu Tuhan berehat, penat. Dan dia pilih hari Sabtu lah untuk mengagungkan Allah SWT. Jadi itu mana lagi tu, mana melewat tu mereka mengagungkan Allah SWT, tidak pada hari yang sepatutnya, hari Jumaat. Jadi kalau kira tertib hari tadi, maknanya kita hari Jumaat tu, mana hari Allah SWT cipta langit dan bumi, hari Jumaat dah. Jadi diberi pilihan Jumaat satu mana-mana lagi lah. Jadi kita pilih hari terdekat sekali dengan nisbah pada hari penciptaan langit dan bumi itu. Dan tak ada kena-mengena pun dengan apa orang Yahudi faham Allah SWT ni lepas daripada cipta langit dan bumi ni Allah Ta'ala penat, dia berehat. Tu ajaran karut Yahudi. Kalau betul tu hasil pengen makhluk lah. Dia orang Islam, dia Nabi Islam ni agama semua nabi-nabi. Cuma zaman tu Islam dah. Hak Musa, Nabi Musa bawa, hak Nabi Isa bawa. Cuma orang Yahudi ni dia pegang dengan keyahudian dia sebagai bangsa yang terpilih, dan dia difardukan ke atas mereka tu untuk beribadat hari Jumaat juga. Tapi mereka kesok, menunda, bantah Nabi. Mana tak sih lagi, ejah lah esok ke apa. Jadi dia minta ejah. Yang dimana tadi semasa Nabi Musa ataupun Musa, Nabi Musa lah. Tu tak ada lah. Kita ni hak betul mula lah. Jadi demo tu persoal kepada Nabi, macam-macam lah ikhtilah mereka tu mempersoalkan Nabi, minta penangguhan apa semua. Jadi mereka diberi pilihan, maknanya kumbung lah pilih satu. Jadi bila ditetapkan bahawa mereka ni nak juga hari satu, maka ditetapkan pada mereka hari satu kena jaga molek hari satu. Tapi demo tu onal hari satu pun dia sibuk juga. Dia sibuk juga pergi tahan ikan. Dia elok tu. Allah Ta'ala kata hari Sabtu tu kamu kena sibuk beribadat, baca Taurat gapo semua, ambil pengajaran daripada Taurat tu, cari pedoman dah. Jadi tali cari dunia lah. Tapi mereka hari Sabtu tu mereka elok ni ikan masuk. Dia tak pergi ambil lagi. Dia pergi ambil hari Ahad.
Dia pergi ambil hari Ahad. Jadi kukuh mana pun hari Jumaat tu dia sibuk jugalah. Jadi mereka tu dilarang takat ikan pada hari Sabtu. Ya, tapi hari Sabtu tu dia pergi kalau kita kan letak jala dan letak buka. Letak buka. Jadi sibuk juga tu mereka memperbaiki hukum Allah. Jadi kita ni bila telah difardukan kepada kita membesarkan hari Jumaat, maka kita tak boleh nak kesok lah. Hari Ahad lah, muka cuti hari Ahad. Dah. Ataupun awal sikit hari Jumaat, tak boleh. Maknanya tetap dah hari Jumaat. Macam kata puasa bulan Ramadan. Kita tak boleh kita nak enjoy. Sehari pun tak boleh. Siapa-siapa puasa pada hari Syok, faqad asa Abul Qasim. Siapa-siapa ia puasa pada hari yang tidak pasti. Hari tu 29, hari tu 30 Syaban ke ataupun sudah 1 Ramadan, dia puasa juga. Dosa. Nabi kata sumu li ru'yati. Puasa kerana lihat anak bulan. Maknanya kalau nampak anak bulan Ramadan kamu kena puasa. Jangan puasa sebelum nampak. Sebelum nampak. Maknanya 29 Syaban tu nak puasa dah. Nak suruh jadi banyak. Aku 31 hari. Dah. Bila nak start? Aku start dah. Mustahil esok aku start hari ni. Tak sih lagu tu. Jadi kalau ada dalam syariat ni penetapan angka, penetapan hari, kita tak boleh hanjur. Sebab menentukan tarikh ni adalah ketetapan daripada syarak. 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kena duduk mana? Wukuf di Arafah. Dah. 10 malam tu, malam 10 kena bermalam di Muzdalifah. 10 hari bulan sembelih. Lepas tu gapo? Sembelih korban, sembelih hadiu tu kena melontar jamrah. Dah, kena melontar jamrah. Tahallul. Dah, pada hari 10 tu. Hari 11, 12, 13 dia ada lontar jamrah pula. Hak lain. Jadi tak boleh nak kesok tu. Tak boleh. 9 hari Arafah tu kita nak melontar dah. Tak boleh. Dia kena ada tepat waktu tu. Ketetapan daripada syarak. Sudah ada tu. Tak boleh kesok. Jadi kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila fardu tu, bila difardukan hari Jumaat, idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah, dah. Mana terima wala? Tidak bantah Nabi. Tak ada dekat di kalangan umat kita dia kata, kita Nabi biasa serupa dengan Yahudi lah. Dah. Moga Yahudi kan? Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Kita kalau boleh serupa dengan Yahudi mana? Lebih mereka tu ikut kita. Tak ada sipit. Cuma dalam masalah kiblat mula-mula kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk di Madinah tu Nabi suka ngadap ke Baitul Maqdis. Biar tak nampak beza sangat dengan Yahudi. Tapi itu sementara lah, dalam tempoh 16 ataupun 17 bulan. Lepas tu diperintahkan supaya kembali menghadap ke Baitullah. Jadi masalah penetapan hari ni tak ada langsung pun. Nak enjoy juga seperti mana Yahudi. Mana kita ni memang tepat. Sebab itulah dikatakan umat ni diberi hidayah untuk memilih hari yang betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi hari inilah yang mereka berselisih. Maknanya mereka berselisih sesama mereka, mereka berselisih dengan Nabi mereka. Jadi Nabi kata Yahudi esok. Tadilah. Mana demo tu lewat. Kita ni awal. Kita lewat dari segi kedatangan. Tapi awal masuk syurga. Jadi apa? Kita lewat tapi awal masuk syurga, yakni kerana segera kita dalam melaksanakan perintah Allah Taala. Sebab itulah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kena sami'na wa ata'na, jangan banyak soal dengan Nabi. Kita tengok contoh. Allah Taala kata innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Taala kata kepada Nabi Musa, ya pada umat kamu aku nak suruh sembelih
seekor lembu. Jadi mereka soal lembu lagu mana dah, umur setahun mana, warna ke apa dah, macam-macam lah. Boleh kau tak lembu awak gala ni ke? Biasa awak gala kau boleh ke tidak? Banyak soal. Bila banyak soal, banyaklah syarat jadi tu. Akhirnya tak boleh, hampir tak boleh nak sembelih. Mujujub. Jadi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dah mudah je. Kalau bak zakat, Nabi kata setiap daripada 40 ekor kambing, seekor kambing kena waktu tubik. Jadi tak ada sampai Nabi tu. Nabi nak waktu tubik kambing ni hak saling gigi dah pada lagi. Tak. Nak kira atas ke hak kambing hak baru beranak ni daripada 40. Tak ada, sahabat tanya dulu. Dia kira kalau dah tubik beranak kan, cukup 40 tak kira. Siapa ada juga 39 ekor nak waktu tubik zakat. Mana segera dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tak cara. Orang Nabi kata wajib bila 40. Dia 39 sibuk tu nak waktu tubik tu. Kata tak wajib lagi. Maknanya umat ni sebab apa dia segera masuk syurga? Sebab sifat patuh mereka. Berbeza dengan Yahudi, sami'na wa asaina. Kita dengar tapi nak buat tu hati dulu. Soal jawab banyak. Jadi umat ni tak soal jawab banyak, pakai buat. Menjunjung segera perintah-perintah Allah SWT. Kalau kata puasa Ramadan 30 hari sebulan, mereka tak soal, tak macam umat dahulu. Tak macam umat dahulu macam-macam. Sebab itulah puasa orang Yahudi ni pelik, puasa Nasrani pun pelik, puasa malam. Puasa malam kita puasa sehari malam tidur. Kita puasa sehari Ramadan, malam tahajud, qiyamul lail, tarawih, tadarus. Beza tu. Jadi benda ni Allah Ta'ala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bila malam Mi'raj tu dah, bila boleh 50 semaya tak? Tak kecek banyak Nabi tunggu. Hanya sekat ke Nabi Musa berapa? Banyak tu. Banyak pergi naik mula lah minta kurang. Jadi sebab apa Nabi Musa benda tu berlaku tu dalam alam dia tu lah. Kita tak tahu alam tu macam mana, panggil alam misal. Perjumpaan roh Nabi Musa di hadapan Nabi. Allah Ta'ala hadirkan duduk dalam masa Mi'raj tu. Jadi soal jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Berapa? 50. Lagi minta lagi biar kurang. Tak. Kurang 5 jadi 45. 2-3 kali. Jadi Nabi Musa tu dia ada pengalaman dah dengan umat dia. Mana dia tahu dah lakon umat dia tu. Jadi orang kita ni kita boleh nampak dah. Mana bukan kata sikap Nabi Musa tu banyak soal. Minta dengan Allah Ta'ala biar kurang tak. Maknanya dia biasa dengan umat dia. Mana umat dia tu payah basuh, payah nak taat. Kita ni Nabi ni mana sifat dia pakai terima, umat pun lagu tu juga. Sebab itulah bila mula-mula Nabi SAW ditawarkan minuman pada malam Mi'raj sudah, ditawarkan susu arak. Nabi SAW pilih susu. Dah. Jibril kata, mu pilih susu. Kalau mu pilih arak, rawat ummatu, sesak habis umat kamu. Itu maknanya pemimpin Nabi dia macam mewakili umat dia dari segi sifat, dari segi perangai. Jadi kita ni mendahului Yahudi, mendahului Nasrani. Imam Mazari kata hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa rosaknya orang Yahudi dan Nasrani sebab dia bergantung dengan logik pada tempat-tempat lagu ni. Dia kira hari satu ni mana hari Tuhan selesai daripada cipta makhluk, dia berhak lah. Jadi kita pun berhak juga. Dia kias tu pun. Kita salah tadi patut kira tak tepat.
hak kejadian mula-mula kejadian hari Jumaat ni kita. Langit dan bumi ni pada hari Ahad. Hari Ahad ialah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ni. Jadi dari masa ni hari bermula daripada hari Ahad. Cipta langit bumi tu ada kata langit dulu, ada kata bumi dulu. Ahli tafsir berbeza pendapat lah. Tapi permulaan tu dalam kitab ni kata hari Ahad. Permulaan Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni. Hari Jumaat tu manusia. Manusia menasabah lah muka manusia, makhluk yang paling mulia. Jadi orang Yahudi dia kira dah hari Ahad ni hari sesari Jumaat, dah hari Sabtu tu sudah mula lah berehat. Dia berehat, Allah Ta'ala berehat kata dia. Jadi hari Sabtu, hari Jumaat selesai penciptaan. Hari Sabtu dah, hari Sabtu tu orang Yahudi kata hari selesai tak buat apa-apa, kira-kiranya berehat lah. Jadi kita pun ambil hari tu, Orang Nasrani pula dia guna kias lagu lain pula, dia pakai logik lagu lain pula. Maknanya permulaan Allah SWT cipta makhluk ni hari Ahad, jadi kita pun berehat hari tu lah. Jadi hak betulnya kita ni hari Jumaat. Hari Jumaat. Jadi dari segi perbahasan ulama, permulaan cipta langit dan bumi ni dari masa ni hari dah. Hari Ahad selesai pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu juga ke Allah SWT cipta manusia, cipta Nabi Adam ke hari Ahad, hari Jumaat bila? Tu tidak ada riwayat yang jelas, tak tahu bila pada itu. Sama ada terus selalu ke ataupun lepas daripada itu. Hak jelasnya lewat benar. Lewat benar. Jadi orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi salah guna kias, salah guna logik. Kemudian hadis berikut, babu salatil Jumaah hina tazulu syams. Semaya Jumaat ni dikerjakan pada ketika gelincir matahari, jadi masuk waktu zuhur. Hadis Sahal radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wala nataqadda illa ba'dal Jumaah. Kita ni kata sahabat Sa'ad As-Sa'idi, kita tidak naqilu, mana kita tidak tidur pada siang hari dan kita tidak makan melainkan setelah daripada semaya Jumaat. Maknanya sahabat-sahabat dulu kalau dia qailulah, mana dia berehat tidur tidur meta siang hari tu, dia tidur sebelum zuhur, makan pun sebelum zuhur. Tapi untuk hari Jumaat ni dia pelewatlah, selesai daripada semaya Jumaat barulah kelik makan, kelik tidur. Jadi apa tu? Jadi kita benarnya tidur bila-bila pun boleh. Kalau kita kerja kuat, kerja daripada pagi sampai tengah hari dah, lepas tu berhenti rehat, lepas tu pukul 2 masuk pula, tak ada nak tidur tu. Nak tak pala mata tak ada. Pas masa mana? Lepas mayasa tidur mata. Tak apa, tapi setengah tak lebay yang agak atau apa tidur bahasa tak boleh. Tak ada kerja, tak ada kerja sebelum sahur tidur dah. Bahasa nak tidur pula tak pernah sabar dah. Tapi kalau dia ada kerja dah, pagi subuh bangun dah, tak ada gemari buat kerja, masuk pejabat, pelik rumah tu, lepas mayasa, lepas tu nak tak pala metah, boleh tapi setengah orang kata tidur pasal apa-apa, padahal dia kerja apa-apa ke mana ni, makan gaji dah. Maknanya tidur masa mana pun boleh. Tidak semestinya apa, tak ada waktu yang benar-benar lagi tidur pasal pas subuh pun. Kalau kata orang kerja malas, malas tak, dia masuk kerja, katalah lepas isya dia masuk kerja, habis tu subuh jadi jaga dah, lepas mai subuh tidur dia, nak tunggu gapo lagi? Engkau tak ada fardu semaya, nanti semaya zuhur pula.
Lepas boleh kau tidur, tak ada masalah. Jadi hak taksirnya kita sebelah malam tidur dah. Lepas tu bangun subuh, lepas tu tidur pula. Tu tak kena lah. Mungkin bangun tidur lagi buat gapanya. Jadi keperluan daripada tidur tu tengok keadaan. Tengok keadaan. Jadi kita ni kata sahabat, lepas pada jemaah barulah klik tidur. Klik tidur. Berehat. Jadi tidur ni maknanya merehatkan lah. Panggil nak apa? Persegaran. Persegaran mula. Dah. Mata kita ni kalau kita boleh cenderung gemetar 5 minit tak apa dah. Tapi kalau lepas zuhur tu nyawi sejam. Bangun letihkan lah. Sebab terlebih. Dia kalau tanya doktor pun dia kata qailullah ni sunnah Nabi ke apa semua ni dia lebih kurang dalam 10-20 minit je. Kalau nak lebih pun setengah jam. Kalau dah sampai sejam setengah, tu tak ada qailullah dah tu. Tidak qailullah. Mana satu lagi tidak menjadi apa satu benda yang bercanggah dengan Quran lah. Lepas daripada semaya jemaah ni kita klik tidur, kita klik makan. Dalam ayat Quran tu dah fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Bila selesai daripada semaya jemaah maka bertebarailah kamu cari rezeki. Jadi bertebarai cari rezeki pada waktu tu hukum dia wajib ke tidak? Tak wajib. Cuma bolehlah. Bolehlah mana nak nego mula boleh. Tadi tak boleh nego. Bila bunyi bel tak boleh nego. Lepas tu lepas maya nak nego boleh. Lepas tu wajib ke tidak? Tidak wajib. Sebab apa? Sebab ni ada sebut sahabat ni klik tidur, klik makan. Jadi maknanya kalau orang tu tidur sebelum Jumaat dah dikhawatiri terlepas waktu Jumaat. Kalau dia makan dah mungkin dikhawatiri dia apa so'oh lah dah so'oh ngatuk lepas makan dia ngatuk. Jadi dengar khutbah tu terganggu. Maka sebab itulah lepas pada tu lah. Tapi kalau orang tu memang lapar sungguh dah, nak nanti kedua nak maya, lepas maya pun nak makan, tengok dulu dah. Tak boleh lah, ya tengok keadaan lah. Maknanya kita seperti makan ni seperti mana tidur. Kalau dah kita ngatuk, tak boleh tebing dah. Tidur, kalau kita lapar, makan. Tapi tidak sebagai kebiasaan lah. Sebab manusia ni kalau orang sehat dia ada dah timing dia tu. Masa ni makan, masa ni tidur. Kalau lari bona lalu naik darah lah, dah penimpal dah lah. Lagi hadis dia ada kaitan ni, bab yang sama. Hadisu Salamah bin al-Aqwa' qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani zillun nastazillu fihi. Riwayat daripada Salamah bin Aqwa' katanya kita semaya dengan Nabi SAW Jumaat, kemudian kita balik di dinding tu tak ada lagi bayar hak boleh kita berteduh. Apa maksud dia? Maknanya semaya jemaah ni dilakukan pada awal zuhur. Mana gelincir matahari semaya lalu khutbah dulu lah. Gelincir matahari khutbah khutbah 2 kali semaya. Jadi klik tu tak ada bahaya, maknanya matahari tegak lagi. Jadi kalau dinding tu tak ada bahaya, maknanya kalau kita duduk tepi dinding ni kita duduk tepi dinding kita boleh teduh. Kalau pukul 3 pukul 4 kalau sejam lepas daripada zuhur tak boleh lagi, muka panas lagi. Walaupun matahari duduk kot ni dah, gelincir kot ni dah. Kita duduk ni tak teduh lagi. Maknanya di sini Jumaat itu dilakukan segera. Masuk waktu zaman Nabi ni best lalu sudah best tu Nabi naik khutbah. Lepas tu dalam riwayat nanti kita akan jumpa khutbah Nabi ni ringkas. Tidak berjala macam kita lah. Kita berjala. Kadang-kadang isi betul tu tak jumpa lagi. Kadang-kadang lebih baik karangan SPM. Kadang-kadang lah ada tu. Banyak kara ada ayat dalam khutbah ni.
Tu yang panjang tu. Dia kena pilih lah topik. Kalau banyak doa minggu depan pun tak kena bagi. Jadi dia kena pilih topik apa penting-penting. Kalau nak ayat berlaku hari tu dah tak ada. Tak ingat juga dia mau dengar pun. Duk angguk-angguk je. Jadi nak ayatnya khutbah Nabi ni pendek. Semaya panjang sikit. Ataupun khutbah panjang, semaya pendek. Dua pilihan. Nanti kita akan jumpa bab dia ni. Mana kena meraihkan lah keadaan, terutamanya ketika panas. Jadi lama-lama tak selesa kan. Jadi ayatnya sudah Jumaat tu awal sehingga bayar tak ada lagi. Bayar tak ada lagi. Tapi tetap pada awal lah maksud dia di sini. Tapi kalau baca ruku saja tadi isi tak ada juga. Nak pesan ke apa ke ahli jemaah. Ruku. Ittaqullah. Dah. Usikum ya bittaqullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Sudah dah tak ada isi penting. Tak ada juga dia kena ada sedua. Kalau hok mudah gak khatib hari ni nak sebut 5 perkara penting. Sesa. Jelas. Tegas. Tidak kata meleret, tak tahu gimana. Bukti jelas. Sebab moga nasihat ke dia tak boleh bahasa bunga sangat. Sterik sangat tak boleh juga. Jadi hadis ni nak menyatakan segera semaya Jumaat ketika gelincir matahari dan khutbah tu diringkaskan. Kemudian masalah 2 khutbah sebelum daripada semaya dia ada duduk tu. Itu bab berikut insya-Allah pada akan datang lah. Setakat itu saja aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.